Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan izinnya kita diberi ruang dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di dalam 10 malam yang terakhir ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan juga sentiasa diberi kerahmatan dan juga diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi insya-Allah terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Ustaz Subhi bin Zakaria, wakil NGO Aman Palestin bersama dengan sahabat saya Cik Nabil. Jadi malam ni insya-Allah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menitik kembali detik-detik perjuangan orang Islam dan juga detik-detik perjuangan para sahabat dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita melihat bulan Ramadan ini adalah merupakan madrasah Ramadan yang diberikan ataupun yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita sebagai mukmin dan sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Sebab itulah Allah SWT memerintahkan kita supaya menunaikan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan dan dengan penuh keinsapan. Mudah-mudahan dengan puasa kita itu akan diterima oleh Allah SWT dan menjadi natijah dan juga harapan kita, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa kita yang terdahulu insya-Allah. Jadi apabila kita melihat perjuangan yang dilaksanakan oleh para sahabat dan juga Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka ini berjuang untuk agama Allah SWT. Begitu juga dengan umat Islam yang sentiasa berjuang untuk melawan hawa nafsu mereka sendiri. Sebab itulah apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia balik daripada peperangan Badar, kita melihat bagaimana Nabi dia beritahu dekat para sahabat dia, kita memang menang, dia kata. Kita memang menang dengan kemenangan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak ikutkan tu kekuatan ataupun strength 17 Ramadan, kita dah masuk 10 malam yang terakhir ini, kita sama-samalah memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah SWT dengan memohon kekuatan Allah SWT bagi kekuatan kepada kita, bagaimana Allah SWT memberi motivasi ataupun memberi kekuatan kepada tentera Islam itu sendiri bagi menghadapi tentera kafir musyrikin. Kalau nak dibandingkan, memanglah tentera Islam ni dia punya jumlah kekuatan dia tak ramai kan, lebih kurang 13 anggota ataupun 13 pejuang ini untuk membela agama Allah SWT. Kalau nak dibandingkan dengan tentera kafir musyrikin pada waktu tu, lebih kurang jumlah dia dekat 10,000. Tetapi dengan bantuan Allah SWT, maka tentera Islam yang dipimpin oleh baginda Nabi SAW sendiri telah mencapai kemenangan dengan bantuan daripada Allah SWT. Begitu juga kita mengharapkan Allah SWT bagi bantuan kepada kita. Tetapi kita kenalah mempertingkatkan amal ibadah kita untuk melawan hawa nafsu kita. Sebab ni biasalah bila ujung-ujung dah masuk 10 malam terakhir ni, ibu-ibu di luar sana mungkin dia sibuk nak buat kuih, nak buat kuih raya dan sebagainya. Tetapi dikira 10 malam yang terakhir tu kita gandakan amal ibadah kita kepada Allah SWT. Dengan kita mendirikan solat tarawihnya, dengan kita mendirikan qiyamulai. Di dalam qiyamulai itu kita ada solat tahajudnya, dengan solat taubat kita minta keampunan daripada Allah SWT di atas dosa-dosa kita. Dan juga di dalam qiyamulai itu juga kita memperbanyakkan bertasbih, bertahmid dan juga bertakbir
memohon membesarkan Allah Subhanahu taala. Jadi kita ambillah peluang yang berbaki ni, dah tak banyak dah. Ramadan pun nak babai kita dah. Kan? Lebih kurang tak lama dah. Kita ni dah bermalam, ni dah masuk malam ke 24 kalau tak silap. Malam ke 24 dah. Kita tak lama lagi dah. Saudara kita yang bernama Ramadan ini dia akan meninggalkan kita. Jadi kalau kita tengok para salafus soleh ataupun para sahabat Nabi sendiri, bila Ramadan nak meninggalkan tu, dia rasa sebab kan. Kalau kita ada, kalau kita seronok nak raya, tapi raya pun hari ni, tahun ni duduk kat rumah ajalah, stay at home. Tak boleh pergi mana. Kita duduk kat rumah disebabkan dengan PKP, kita mematuhi SOP yang telah yang dikeluarkan oleh pihak kuasa, Perintah Kawalan Pergerakan. Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang oleh Allah SWT untuk berada di rumah Allah SWT. Walaupun dalam keadaan penjarakan sosial dalam masjid, tetapi kita dapat menunaikan perintah Allah SWT dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin, insya-Allah. Jadi kehadiran kami sebagai wakil NGO Amal Palestin adalah untuk kita memohon sedikit sumbangan untuk saudara se-Islam kita di bumi Syam. Sebab kami bukan tumpukan kepada Palestin, tetapi kami juga tumpu untuk memberi bantuan kepada saudara Islam kita di bumi Syam. Kalau tengok bumi Syam ni, dia terbagi kepada 4 wilayah. Wilayah yang terkini lah, mana kata peta tu dah terbagi 2. Seperti mana sedia maklum, peta Palestin tu sebenarnya telah dilenyapkan oleh satu bangsa yang diberi nama Yahudi laknatullah, ataupun Israel, kan? Israel, dan mereka ini melakukan perancangan yang teliti, kan? Sebab itulah apabila kita tengok kenapa para sahabat Nabi, kan, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah membebaskan Masjidil Aqsa. Kita melihat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, mereka membebaskan Masjidil Aqsa daripada cengkaman Yahudi dan sebagainya ni. Mereka ini akan cuba melakukan kezaliman dan juga cuba nak meruntuhkan Masjidil Aqsa tu. Tetapi insya-Allah dengan doa kita, dengan kita mengharapkan bantuan daripada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memelihara kiblat yang pertama kita yang terdahulu, kan? Sebab itulah Allah SWT dia sebut dalam firman Allah SWT dirakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Isra, kan, yang selalu kita baca, kan, yang selalu kita baca, di mana Allah SWT telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa untuk diberikan perjalanan tersebut supaya baginda Nabi SAW ini melihat keadaan keliling di atas kebesaran Allah SWT. Sebab itulah kita ni sebagai umat Islam, sewajarnya lah kita menghulurkan sedikit sumbangan kepada saudara se-Islam kita di sana. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, bumi Syria, contoh dia, bumi Syria ni sebenarnya telah berlaku lama dah peperangan. Daripada bermula pada tahun 2012, semasa saya berada di sana, saya pernah duduk di sana lebih kurang 1 tahun lebih. Apabila saya melihat kekejaman yang dilakukan oleh rejim Bashar al-Assad yang telah membunuh rakyat dia sendiri, dengan ledakan bom, dengan letupan bom dan sebagainya, adalah semata-mata untuk membunuh orang Islam di Syria. Jadi mereka ini banyaklah kalau ikut statistik daripada tahun 2013 sehingga sekarang, jumlah saudara se-Islam kita yang terkorban di sana hampir mencecah 500,000 juta, kan? 500,000 juta dah, tuan-tuan, bukan sikit. Itu bukan jumlah yang sedikit, kan? Tetapi dia boleh bunuh orang Islam, kan? Rejim Bashar ni dia boleh bunuh orang Islam, termasuk rejim Zionis Yahudi laknatullah ni, mereka boleh bunuh Islam. Tetapi ingat, mereka tidak boleh membunuh agama Allah SWT. Sebab agama Allah SWT ni akan sentiasa dipelihara oleh Allah SWT. Sebab apa yang jaga? Kita ni sebagai hamba Allah SWT. Kita ni sebagai yang mengaku beriman kepada Allah SWT, kita bagi bantuan kepada saudara Islam kita di bumi Syam dan juga di Syria dan di Palestin semua ni. Sebab mereka ini berada dalam keadaan kedaifan, kan? Mereka duduk dalam kem-kem pelarian. Saya sendiri telah pergi ke tempat kem mereka.
kem yang telah diduduki oleh pelarian Syria, pelarian Palestin. Mereka ini duduk dalam keadaan daif. Tambah-tambah bulan puasa ni, Allahu Akbar. Sedih tuan-tuan, sebab mereka tidak ada makanan seperti mana yang kita makan sekarang ini. Mereka hanya makan, saya pernah melihat mereka rebus batu tuan-tuan. Rebus batu, buat sup batu untuk buka puasa. Berbeza dengan kita ni ada buah kurma, kita ada kurma kambing macam-macam, tetapi tak boleh nak dibandingkan dengan pelarian saudara se-Islam kita di sana. Tambah-tambah musim sejuk lagi kesian tuan-tuan. Sebab mereka amat mengharapkan bantuan daripada kita. Kadang-kadang timbul persoalan, kenapa negara-negara negara-negara Islam di sekitar Arab Saudi dan sebagainya, mereka tidak menghulurkan bantuan. Wallahu alam. Kenapa jadi begitu? Saya pun tidak dapat nak memastikan. Cuma kita ni sebagai rasa persaudaraan Islam, rasa sebagai kita tengok saudara Islam kita ditindas dan dizalimi, kita hulurlah sikit bantuan kepada saudara se-Islam kita di sana. Sebab di Syria banyak lahirnya para alim ulama kita. Di sana di Syria banyak lahirnya para anbiya. Di Syria banyak lahirnya para alim ulama yang memandu kita ke arah jalan kebenaran. Sebab itulah berlakunya peperangan tu, seperti mana kata Allah SWT dalam keterangan dalam Al-Quran, wal huda wal furqan. Al-Furqan ni bermaksud nak membezakan di antara mereka yang berjuang di atas landasan kebenaran Allah SWT, dan mereka juga berjuang di atas nama kebatilan, ada juga. Jadi Al-Furqan ni kita dapat melihat perbezaan di antara mereka yang berada di dalam jalan kebenaran Allah SWT dan juga mereka yang berada di dalam kebatilan yang telah disesatkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita ini berada di jalan yang benar, jalan yang sentiasa mendapat keredaan daripada Allah SWT. Jadi untuk sekadar itulah, saya tak boleh nak panjangkan tazkirah sebagai sedikit bayyinah, wa bayyinatin minal huda wal furqan, ataupun kita nak bagi petunjuk kepada seluruh umat manusia, mengatakan mereka yang berpegang kepada kitab Allah SWT, yakni Al-Quran, mereka itu tidak disesatkan oleh Allah SWT. Yang mereka berpegang kepada ajaran hadis baginda Nabi SAW, mereka itu tidak disesatkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dengan orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memandu kita ke jalan yang benar, ke jalan yang sentiasa mendapat keredaan Allah SWT. Jadi kita ambillah peluang sebagai peringatan buat diri saya sendiri. Kita ambillah peluang di mana Allah SWT nak berbaki lebih kurang tak lama dah kot, 5 hari lagi. Lebih kurang 5 Ramadan lagi lebih kurang. Berbaki tak lama dah. Kita sama-samalah menyahut hadis ataupun saranan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man shama Ramadan, man qama Ramadan, man shama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi. Dan kata Nabi lagi man shama Ramadan, man qama Ramadan fi lailatul qadr iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dirikan Ramadan itu dengan penuh keimanan, dengan penuh keinsafan, dengan qiyam mulainya, dengan tahajud dan sebagainya, semata-mata mengharapkan keampunan daripada Allah SWT, insya-Allah Allah SWT akan mengampuni dosa kita yang terdahulu, insya-Allah. Jadi cukuplah sekedar itulah sebagai peringatan buat diri saya sendiri dan juga muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil sedikit iktibar dan juga kita ambil pengejaran apa yang berlaku ke atas umat Islam di dunia ini. Dan walaupun kita diuji sekarang ni dalam keadaan sukar, tetapi Allah SWT yakin, Allah SWT bagi kepada kita ni satu bebanan yang kita boleh tanggung. Kata Allah SWT, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita diuji oleh Allah SWT di atas kemampuan kita. Sebab apa? Kita mampu menghadapi ujian Allah SWT ini, ujian COVID-19 ni, kita dapat menghadapinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan. Mudah-mudahan di atas kesabaran itu Allah SWT bagi sesuatu kepada kita, iaitulah keampunan ataupun maghfirah yang kita harapkan.
Jadi cukup sekadar itulah sebagai perkongsian tazkirah kita pada malam ini buat diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT memandu kita dan juga kita sentiasa menjaga Allah SWT, menjaga perintah Allah SWT. Apabila kita jaga perintah Allah SWT, insya-Allah yakin dan percaya Allah SWT akan jaga kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu cukup sekadar itu. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, apa yang tersalah bicara itu adalah kesilapan diri saya sendiri dan juga mungkin kelemahan ataupun kedaifan saya diri sendiri. Saya mohon maaf, mungkin ada tersinggung mana-mana pihak. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan maghfirah dan juga keampunan kepada kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.